Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, insyaallah hari ini kita akan sambung lagi kupasan dan perbincangan kita daripada tulisan Muhammad Ahmad Ar-Rashid, yakni buku Al-Muntalaq, insyaAllah. Jadi seperti biasa, sebelum kita masuk kepada bab kita yang hari ini, kita akan sedikit sekali lalu refresh apa yang telah kita cover daripada awal dulu, insyaAllah. So kita telah mulakan dengan buku dengan mukadimah buku ini, Ijlis Bina Nu'min Sa'ah. Kemudian dah kita cover bab-bab daripada bab yang pertama, iaitu kita menolak al-hawa. Kemudian bab yang kedua, iaitu hanya gerhana bukan terbenamnya matahari. Bab yang ketiga, golongan baik yang dibinasakan. Bab yang keempat, kewajipan dakwah ke jalan Allah. Bab yang kelima, ahli ibadah yang bermain-main. Bab yang keenam, pelukan cendekiawan. Bab yang ketujuh, jihad dengan hujjah. Bab yang ke-8, asas fiqh amal jama'i menurut salafus soleh. Dan 2 minggu lepas bab yang ke-9, iaitu fiqh amal jama'i dalam bentuk yang baru, usul fiqh amal al-jama'i fi sighatihi al-hadithah. Okey, dan hari ini kita masuk kepada bab yang ke-10, tansiq wa syumul, keselarasan dan kesyumulan. Okey, so kita dah kalau kita ambil secara kasarnya, kita dah yakin kewajipan dakwah tu, kita dah yakin dakwah yang nak kita buat dan objektif yang kita nak capai itu memerlukan amal jama'i, dan dah dibincang 2 bab berkenaan dengan amal jama'i dari konteks salafus soleh dan dalam bentuk yang baru, yang terkini. Dan kemudian masuk ke bab yang ke-10 ini, iaitu keselarasan dan kesyumulan, insyaAllah. Jadi kita terus masuk apa yang diceritakan dalam bab ni. Okey. 2 petanda yang menjadi pengenalan kepada Islam. Yang pertama, sifat isti'la ataupun rasa tinggi dan merasa rendahnya segala prinsip lain. Tegas bahawa semuanya adalah sesat. Semuanya tu semua yang lain. Kedua, sifat yang lahir dari isti'la ini, iaitu rasa perlu dipisahkan, berlepas diri dan meninggalkan mereka yang mengikut hawa nafsu. Okey. So isti'la daripada Ali ulia, maksudnya yang paling tinggi. Maksudnya Islam itulah yang tinggi, yang tertinggi, dan yang lainnya tidak ada comparison. So disebabkan itu Islam lah satu-satunya kebenaran yang ada, dan yang lain daripada Islam itu sebenarnya tidak diterima. Dan disebabkan itu, bila kita yakin perkara itu, maka kita akan rasa kita punya keterikatan hanyalah dengan yang tertinggi itu kan, dan kita melepaskan diri, meninggalkan yang lain. Okey. 2 sifat ini adalah gambaran dari fitrah taghyir ataupun sikap merubah yang telah ditetapkan oleh Allah pada Islam. Dari sini ia perlu menjadi sifat dan tabiat gerakan Islam. Okey. So bila kita cakap taghyir, word macam kalau kita kata man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu, so dia merubah. Dari sini dapatlah gambaran apakah sifat ataupun fitrah yang akan merubah yang di depannya, yang belum lagi Islam, dan ini adalah nature Islam itu sendiri. Dan bila kita kata gerakan Islam itu membawa Islam, memperjuangkan Islam, membawa visi Islam, maka secara natijahnya, secara langsung, sifat gerakan Islam itu juga begitu, dia akan berubah. Disebabkan sifat dan fitrah ini, gagallah segala langkah untuk berdamai, musalahah, toleransi dan saling hidup sekali antara Islam dan kufur. So disebabkan nature inilah, maka dia tidak ada overlapping, dia tidak ada dia tidak boleh duduk sekali lah, Islam dengan kufur. Okay, ini kita refresh balik konsep yang amat asas sebenarnya. Masuk kepada subtopik yang pertama dalam bab ini. Perbezaan cara fikir menghalang pertemuan. So dia letakkan kontra antara dua side tu lah.
Islam dan kufur kan. So disebabkan cara fikir lah kita kata kedua-duanya amat berbeza, maka tidak ada pertemuan antara duanya. Itu gambaran subtopik ini. Justru itu, penyair-penyair dakwah telah memfokuskan kerja mereka bagi menerangkan tabiat taghyiriyah Islamiyah. Ia ditegaskan oleh seorang penyair dan da'i, Mahmud Al-Jaffar. Katanya, itulah tiang yang memancarkan sinaran laksana matahari. Allah matlamat kami, ucap kami dengan pasti. Al-Quran perlembagaan kami. Kami tidak menerima selain dari Al-Quran. Syariat menghukum dan memimpin. Bagi kami, Islam hanyalah dakwah dan sinaran yang menghidupkan manusia dan mengajar mereka. Bagi kami, Islam adalah kekuatan memukul dan memusnahkan kepala si degil. Ini adalah syair kan, dia membayangkan keyakinan kita terhadap Islam tu dan bagaimana approach kita dengan keyakinan itu terhadap yang bertentangan dengan Islam. Bagaimana ianya tidak jelas? Adakah kita akan membiarkan kerja ini kepada manusia yang sesat? Keadaan yang mesti kita tolak. Kerajaan-kerajaan telah lari dari hidayah dan mereka telah sesat dari jalan yang lurus. Politik mereka menjadikan mereka menunggang kenderaan yang berjalan dengan petunjuk kedegilan. Sebahagian mereka terang-terangan di dalam kesesatannya. Sebahagiannya pula bersembunyi di bilik topeng berkecuali. Mereka lupa tanggungjawab kepada manusia dan takbur. Berlakulah malapetaka dan bencana yang meliputi seluruh dunia. Ini dia ambil puisi yang menggambarkan realiti semasa kan, bila mana Islam itu tidak menjadi paksinya lah kan. Dengan kalau kata-kata yang kerajaan dan orang politik pun ada agenda mereka yang seperti mana yang digambarkan sebegitu rasanya tak perlu nak dikupas panjang. Bagaimana boleh selamat dan terus hidup sedangkan mereka bertindak menurut ijtihad yang dipandu oleh nafsu? Tiap-tiap manusia hendak menguasai kumpulan kambing menurut kehendak dan seleranya. Itulah sejahat-jahat kehendak. Tidak mahukah kita berlumba-lumba mendapat pertolongan Allah? Tidak mahukah kita menyahut seruan jihad? Sama ada hidup dalam hidayah yang dipenuhi kemuliaan ataupun mati syahid di gelanggang jihad pada hari pertarungan. So itu satu persoalan yang real lah, soalan yang real kepada kita. Tak mahukah perkara ini? Dan end goal kita hanyalah salah satu daripada dua. Hidayah akan berleluasa dan dengan kemuliaannya ataupun mati syahid di gelanggang jihad. Jika diikutkan, sebagai da'i aku boleh hidup berdamai dengan jahiliah, tetapi mereka yang melalui jalan yang menyeleweng dari jalan yang mulia dan terang, kerja mereka dikuasai oleh ketua-ketua yang cara fikir mereka bertentangan dengan cara fikirku. Cara hidup mereka lari dari hidayah Allah. Mereka melalui jalan mereka, aku melalui jalanku. Kami tidak akan bertemu. So itu nak menggambarkan, puisi nak menggambarkan kalau ikutkan macam boleh je nak berdamai. Tapi hakikatnya seperti yang disebutkan tu, so bila begitulah hakikatnya, maka tidak ada titik pertemuan. Itulah mufasalah yang pasti dan mesti, yakni di antara jahiliah dan Islam. Kerana semata-mata cara fikir keduanya yang berbeza dan jelas dan jalan yang bertentangan. Bagaimana mungkin berdamai sedangkan mereka telah menjadi musuh? Faham ke? Of course, again, seperti mana juga dengan bab-bab sebelum ni, make sure faham konteks lah. Ini bukan isu, dia bukan cakap Muslim dengan non-Muslim, dia sebut Islam dengan jahiliah. Islam tu sendiri dengan jahiliah tu sendiri. So insyaAllah kita dah faham konteks. Harapnya tidak ada yang silap faham dan silap kod kata disebabkan itulah kita bergaduh tak pasal dengan non-Musliman. Itu bukan maksudnya di sini.
Subtopik yang seterusnya. Aliran pengembangan seimbang lahir dari pusat yang tetap. Ini memestikan para da'i bertindak cepat dan keluar bersama-sama mengembalikan yang telah sesat kepada jalan yang benar dan lurus. Kan? So, berdasarkan hakikat yang kita sebut tadi, maknanya Islam dan Jahiliah tu bagaimana stand kita, maka bila kita melihat orang-orang yang tersesat daripada jalan yang lurus, kita kena cepat-cepat mengembalikannya ke dalam paksi yang sebenar. Itu kita nak faham. Tadi kita sebut pasal konsep Islam tu dan selainnya. Kat sini bila kita sebut dengan manusia tu pula macam mana, dan manusia yang sepatutnya terima Islam sebagaimana kita terima, tapi kalau dia tersesat, kita nak kena cepat-cepat kembalikan dia kepada landasan yang sebenar. Perkara pertama yang mesti dilakukan ialah mengajak manusia supaya berkumpul. Kadang-kadang terdapat da'i yang menyeru kepada fikrah Islam semata-mata. Interesting. Kita lihat mereka sebagai da'i yang paling hebat kefahamannya, akidah, sistem, perundangannya, dan dia paling banyak membaca buku. Mungkin juga dia mempunyai semangat yang paling berkorbar-korbar dan paling khusyuk di dalam solat. Tetapi dia tidak mahu terikat dengan sebarang perancangan dan peraturan. Apa yang dirasainya, itulah yang dipegangnya. Mana yang dia nampak, itulah yang dibuatnya. Dia memimpin diri mereka sendiri. Dia tidak peduli sama ada yang dibuat itu selaras dengan da'i lain ataupun tidak. Orang sebegini sukar untuk sampai kepada hasil yang positif. Dia hanya akan berlegar-legar di tempat yang sama. Okey, ini satu poin yang penting, anda rasa, untuk kita dissect dan kita analyse dan kita really internalize. Kan? Sebab kalau kat sini dia tidak menafikan kemungkinan memang dia yang paling khusyuk dalam solat, dia yang paling berilmu, dia paling bersemangat. Tetapi ada manusia yang sebegini yang tidak mahu terikat dengan satu perancangan yang lebih besar, tidak teringin untuk synergize dengan da'i-da'i yang lain untuk mencapai impact yang lebih besar, kan? Hakikatnya sekiranya dia berterusan begitu, natijahnya, hasilnya tidak seberapa, kan? Bukan kita kata, maknanya dalam konteks individu mungkin kita nampak banyaklah hasil dia, kan? Tetapi kita cakap dalam konteks dunia ni, sebab kita dah faham misi Islam itu beyond apa yang kata bubble yang kecil, dia besar, kan? Sepatutnya untuk mencapai perubahan yang begitu besar, susah kita nak bayangkan boleh tercapai dengan manusia ataupun da'i walaupun dia berkorbar, walaupun dia amat khusyuk dalam solat dan sebagainya, tetapi dia tidak sinergikan dengan semua da'i-da'i yang lain. Dia nak ikut sendiri, apa yang saya rasa saya nak buat sahaja, kan? So impactnya susah kita nak bayangkan dia akan sebesar yang kita idamkan. So itu satu benda yang memang perlu internalize sungguh, So, kita bukan menafikan, bukan kita kata orang yang kuat dia boleh jalan sendiri, orang yang lemah je yang kena bersama-sama, tetapi kita cakap pasal kita bermula dengan paksi dakwah tu sendiri, bukan bermula dengan paksi personal, kan? Dakwah itu perlukan perubahan yang amat besar, kan? So mana-mana orang yang walaupun dia hebat, dia bersendirian, dia nak buat kerja sendiri tanpa perancangan dan sinergi dengan yang lain, impactnya susah nak pergi ke level itu, kan? Anda teringat bila sembang dengan seorang tu yang dia memang hebat, kan? Dia sebelum join dakwah dan tarbiyah pun, sebelum join Nusrah pun, memang orang yang buat kerja di lapangan, dan kalau dia cakap saya boleh merubah masyarakat saya, kan? Membawa kempen-kempen tertentu dan sebagainya, Ana percaya dia boleh buat, kan? Dia bukan macam orang kebiasaan yang kalau cakap tu sembang kosong. Dia actually ada projek-projek dengan masyarakat yang dia dah buat, Jadi persoalannya ialah, bagi kebanyakan orang yang sebegini, perlu ke dia nak bekerja dengan orang lain sedangkan dia dalam kapasiti personal pun boleh buat sesuatu yang memberi impact kepada masyarakat, Dekat sini persoalan yang ini, maksudnya
kita bukan nak kata tak, kalau awak buat seorang-seorang awak tak boleh buat macam tu. Tetapi kita kata, bukankah kalau anda tak berterusan begini tetapi sinergi dengan dai-dai lain yang mungkin yang apatah lagi yang sehebat anda juga, tidakkah impact dia lagi besar? Soalan anda masa tu ialah, okey, bagus, maknanya saya tak menafikan dan saya cukup yakin awak kalau awak buat, insya-Allah memang boleh mengubah masyarakat, boleh mengubah kampung awak, boleh mengubah bandar awak even. Saya yakin awak bukan orang calang-calang Tapi anda tanya dia masa tu, tapi tak rasa cita-cita tu amat kecil ke? Kan? Tak ke cita-cita tu kecil? Sedangkan awak berpotensi begini, sepatutnya bercita-cita merubah Malaysia, merubah dunia. Kenapa hanya terkungkung macam merubah masyarakat setempat dan sebagainya? So itu antara benda yang perlu difikirkan. Dai yang sebenar yang akan memberi harapan kepada ummah pada hari ini hanyalah al-munassikun, yang dapat menyelaraskan kerja dengan orang lain. So ini masuk tajuk tadi, tansik tadi kan. Penyelarasan antara semua orang yang bekerja ni, inilah yang akan dapat memberikan harapan kepada ummah bahawa satu perubahan yang besar, yang real yang akan berlaku. Sekiranya masih terpancar-pancar, masih tidak nampak cahaya lagi di hujung jalan kan. Pengalaman dan pelaksanaan dakwah terus membuktikan betapa pentingnya peranan satu penyusunan tanzim bagi menyelarasi dan menyelaraskan usaha seluruh mereka yang bekerja untuk Islam. Ia akan dapat menggunakan secara positif dan langsung walaupun kemampuan yang paling kecil di kalangan individu yang menghasilkan hasil yang hebat. So ini hukum alam lah. Maksudnya kita pun bekerja bagi orang yang bekerja. Kalau orang yang bekerja dengan mana-mana organisasi kerajaan ataupun company, ini hakikat kan. Ini hakikat. Maksudnya company tu menggabungkan orang yang mempunyai kepakaran yang amat berbeza, daripada yang manager kepada yang operation kepada yang membersihkan pejabat sahaja. Tetapi setiap orang dikonsolidate dia punya potensi daripada yang paling hebat kepada yang paling kecil untuk memastikan keseluruhannya mencapai objektif yang nak dicapai. Itu hukum alam. Kalau orang yang bekerja sendiri pun, bukan bekerja sendiri, maksudnya contohnya lah seorang yang buat bisnes pun, bila bisnes dia nak berkembang ke satu level, dia akan perasan benda ni satu benda yang real. Ini hukum alam. Dia akan terpaksa, bukan nak kata terpaksa, tapi maknanya untuk dia melonjak kepada level yang seterusnya, dia akan menggabung jalin potensi-potensi yang lain untuk menjadi dia punya team, dan kadang-kadang team dia akan makin membesar. Even ni mungkin siapa yang kalau tengok benda ni kat YouTube kan, siapa yang tengok ni kat YouTube, even channel-channel YouTube yang kita nampak, kadang-kadang nampak orang tu seorang je macam ni, seorang yang bercakap dan sebagainya kan. Tetapi untuk menghasilkan konten yang power secara berterusan, secara sustainable, biasanya dia bukan seorang, dia ada team di belakang dia, editor dan sebagainya. So itu hukum alam. Maksudnya penyelarasan kerja tu, menggabung jalin potensi yang berbeza, dan penyelarasan itu adalah satu keperluan jika kita nak pergi bawa impact kita, kesan kita daripada satu level ke satu level kepada satu level yang lain. Itu hukum alam. So maksudnya bila apatah lagi kita balik kepada dakwah yang visi dia cukup besar kan. So mana mungkin kita tak terima hakikat ini dan kita berfikir ke arah yang tersebut. Perancangan yang mantap akan mampu menjadikan suatu tanzim itu sebagai pusat beredar pada orbitnya. Seluruh usaha individu-individu di dalam aliran geometrik yang indah dan mantap, tanpa kelam kelibut, sebagaimana aliran garisan bulatan cantik melingkari nukleus. Pusat itu merupakan ruh bagi satu orbit, satu titik dikelilingi para petugas. Dari pusat ini, manusia mempunyai peraturan. Dari pusat ini, manusia sentiasa ada penerusan. Okay.
So dia comparekan hakikat, kan, nukleus dan apa elektron ke apa benda yang berpusing tu, ataupun kalau gambar ni macam planet-planet yang mengorbit matahari, kan. So itu yang digambarkan, maksudnya perancangan yang mantap tu akan menyebabkan core dia tu yang menyebabkan semua dai-dai yang bekerja untuk misi yang sama tu, dia akan diaturkan dan disusun cantik oleh nukleus itu sendiri, kan. So itu gambaran yang nak cuba dibawa lah. Segala usaha yang dicurahkan tidak akan kecil jika dibuat pada masa dan tempat yang sesuai. Dakwah mempunyai tuntutan-tuntutan dan keperluan-keperluan yang saling melengkapi, yakni mutakamilah. Sebahagiannya menyempurnakan sebahagian yang lain. Segala usaha yang disumbangkan untuk mencapai matlamatnya bersifat saling menyempurnakan. Yang kecil menyempurnakan dan menguatkan yang besar. Okey, so semua usaha yang ada dalam perancangan tu adalah saling lengkap melengkapi. Sesungguhnya kerja yang mengekalkan perjalanan jamaah dakwah, quote, anda lihatnya umpama satu bulatan yang berputar. Ada kalanya ia naik atau turun. Bukan kerana rendah atau tingginya, tetapi kerana bergerak mengelilingi pusat, selaras dan seimbang menurut ukuran yang tertentu. So, ini hakikat yang perlu terjadi pada gerakan dakwah lah, kan. Dan kat sini dia kata, disebabkan dia orbit macam tu dalam susunan begitu, jangan kerana bila kita tengok satu keadaan tu macam yang ni atas yang bawah, kita kata oh yang ni bagus tak bagus dan sebagainya, kerana dia berada di situ atas aturan yang telah ditetapkan, kan. So kita kena lihat in the full big picture of things, kan. Jadi tiada satu pun usaha yang dianggap remeh, rendah nilainya dan kurang kepentingannya lalu ia diabaikan. Semua usaha adalah sama penting apabila ia diusahakan dalam perancangan, ukuran dan timbangan yang tertentu. So memang kita kena yakin benda ni, maksudnya satu, jangan anggap ada benda yang remeh. Semua ni penting, tapi dia punya clause kat situ, kita sebab dalam konteks perbincangan ni, semua tu penting bila dia semua ni terhasil daripada perancangan dan pertimbangan yang tertentu. Sebab setengah orang dia guna statement yang sama, kan. Janganlah macam tu, janganlah compare, kan. Semua orang pun ada sumbangannya, semua kerja pun sama penting. Ada yang kata begitu, tapi kalau dia cakap sebegitu bukan dalam konteks perancangan, mungkin still boleh dia argue, kan. Okey, daripada buat benda ni sepatutnya lagi priority buat benda lain. Kerana dia in silo, kan. Dia in isolation, dia dengan sendirinya. So bila dengan sendirinya, of course dia tak samalah impact dia tu, kan. Tapi bila kita cakap dalam perancangan, kita nak cover satu skala perubahan yang besar, ada banyak juzuk, elemen, aspek yang perlu diselesaikan serentak, dan ada aspek yang nampak besar, ada aspek nampak kecil, tetapi semuanya perlu diselesaikan serentak untuk perubahan tu boleh berlaku. Dan dalam konteks itulah bila kita kata okey, bayangannya, kefahaman wakilnya begitu dan penyusunan dia macam mana. So bila satu penyusunan tu telah berlaku, maka jangan anggap orang yang pergi kepada kerja yang nampak macam besar dengan orang yang nak pergi kepada kerja yang nampak kecil tu, kita jangan nak mula ke siapa lagi penting, siapa tak penting lah, kerana kesemuanya itu lahir dari perancangan, lahir daripada ukuran dan timbangan yang tertentu yang menyatakan semua benda ni perlu berlaku serentak untuk dia sustainable, kan. Contohnya lah, biasanya sebab kita dah cover amal jama'i dalam bab-bab yang sebelum ni, kan. Bayangan biasa orang kata amal jama'i ni lah, kalau nak kita relate dengan point ni, kalau kita ambil zaman dulu, ada kapal layar, kan. Sekarang pun ada kapal layar, tapi maksudnya kalau nak relate gambarannya, dalam kapal layar tu ada macam-macam tugas yang amat berbeza, kan, daripada yang kapten yang pegang steering tu, yang tu yang paling nampak
masyhur sekali lah pegang steering macam control the everything. Kepada yang di atas deck bersama-sama dengan dia tu, yang control layar ke apa benda, kepada yang di bawah yang mungkin tak nampak, tapi di bawah yang buat makanan, yang buat apa-apalah, bahan mentah ke apa benda di bawah tu, kepada yang duduk atas tinggi, yang dekat, yang tengok teropong, tengok ada thread ke tak, kepada yang duduk mop lantai keliling-keliling kapal layar tu contohnya kan. Semua kerja-kerja yang berbeza dalam satu amal jamaah yang sama, kerana dia dalam satu kapal yang sama, pergi kepada satu destinasi yang sama, dan kapal tu as a whole perlu sampai ke hujung untuk sampai bersama kan. So dia tak boleh nak dalam penyusunan tu kita akan nampak ada kerja macam kecil, mop lantai apa semua kan, ada kerja yang nampak macam lebih penting, tetapi kapal itu as a whole memerlukan semua benda tu. Dia kalau tak ada orang yang mop tu pun, dia akan create problem untuk kapal tu kan, dari segi kualiti apa semua tu kan. Adakah akan disebabkan apa, nak kata apa, mungkinlah air laut yang masin tu akan merosakkan apa benda. So dia sentiasa kena ni kan. Orang yang kat atas tu seorang-seorang tu pun kena jalankan tugas dia kan, supaya kalau dia nampak threat apa-apa, dia akan beritahu terus dan sebagainya. Orang kat bawah yang kita tak nampak pun, rupanya kalau tak orang kat atas ni yang nampak macam megah kat atas ni, nak makan apa kalau tak ada orang prepare makanan pada apa, bila yang perlu makan dan sebagainya. So bila kita faham begitu, semua tugas yang orang nampak tak nampak, yang orang kata besar atau kecil, tapi lahir daripada perancangan yang besar yang sama, kita tak boleh nak compare yang ni, sebab semuanya penting apabila di dalam perancangan. Dia agak berbeza kalau kita kata dia bukan atas perancangan atau amal jama'i lah. Semua orang buat kerja masing-masing yang random, so impact dia berbeza-beza lah kan. Orang tu buat kata, oh tu lah impact dia. Tapi yang kita tadi tu as a whole, faham kot kan, untuk sampai kepada maklumat yang besar di hujung. Subtopik yang seterusnya, menyeluruh dalam pelaksanaan kerja. So kalau kita ingat balik topik dia ialah penyelarasan dan kesyumulan kan. Perkara kedua ialah kesyumulan. Syumul yang meliputi setiap aspek kehidupan manusia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Hasan al-Banna rahimahullah di dalam usul 20 ataupun usul 20. Quote bahawa Islam kita adalah daulah dan tanah air, kerajaan dan umat, akhlak dan kekuatan, rahmat dan keadilan, pengetahuan dan perundangan, ilmu dan kehakiman, kebendaan dan harta, usaha dan kejayaan, jihad dan dakwah, serta tentera dan fikrah, sebagaimana ia adalah akidah yang benar dan ibadah yang sahih. So ini kalau kita dah cover usul 20, kita familiar dengan benda ni. Maksudnya sebab ramai orang bila sebut Islam, dia faham Islam tu akidah dan ibadah, tetapi dia tak faham. Sebab tu dia sebut yang lain-lain tu, inilah semua Islam, sebagaimana Islam itu adalah akidah yang benar dan ibadah yang sahih kan. So maknanya sebagaimana itu jugalah Islam adalah jihad dan dakwah, adalah daulah dan tanah air dan sebagainya. So dia menyeluruh. Islam itu nature-nya menyeluruh. Keluasan pengertian Islam ini memestikan tajamuk pekerja Islam untuk luas juga di dalam pendekatan dan pelaksanaan. Ini maksudnya kalau kita kata kita berjuang untuk Islam, menegakkan Islam atas muka bumi ni, bila Islam itu yang kita kata nak tegakkan tu dia amat syumul, maka apa yang kita nak buat pun perlu syumul jugalah. Otherwise dia tak match kat situ, sebab kita kata kita nak tegakkan Islam as a whole, tapi kita hanya bawa Islam juzuk ini sahaja kan. Dia tak mungkinlah begitu. Oleh kerana itu, kumpulan dakwah Islam bukanlah sebuah parti politik, meskipun ia kelihatan berusaha menguasai pemerintahan, tetapi dengan berhati-hati agar tidak dilalaikan oleh suasana semasa dari landasan tarbiyah dan tanggungjawab ibadah. So nak kata dua angle kat situ lah. Satu, dia bukanlah parti politik sebagaimana yang parti politik lain yang wujud kan, sebab dia ada purpose dia ada cara kerja dia. Tapi tak, kumpulan dakwah bukan begitu. Walaupun pada masa sama memang dia pergi ke pentas itu kerana pemerintahan itu perlu diislah contohnya kan. Kumpulan dakwah juga bukanlah satu pusat kajian fiqh
kuliah-kuliah syariah atau majlis mengeluarkan fatwa. Meskipun ia kelihatan berusaha sungguh mendalami ilmu syariah dan berjalan mengikut al-sunnah, menjauhi perdebatan dalam masalah cabang yakni furuk, dan leka dengan pembincangan teori yang melemahkan kerja tajmi' dan memimpin masyarakat. Okay, so bila cakap Islam tu syumul, dia cover semua benda tu lah. Tadi siasah, ini fiqh dan sebagainya. Tetapi bila cakap syumul tu maknanya dia cover semua. Islam cover semua. Islam bukan hanya siasah, Islam bukan hanya fiqh. So dia nak relate. So gerakan Islam tu pun sepatutnya bukan hanya siasah, bukan hanya kajian fiqh, dan dia sepatutnya cover every spectrum. Kumpulan dakwah juga bukan pustaka penerbitan buku atau agensi kewartawanan. Sekalipun kelihatan ia mengumpul, mengikuti perkembangan semasa dan menjelaskan pandangan Islam terhadap semua peristiwa itu bagi menyempurnakan kewajipannya. So, faham rasa faham kan? Maknanya, bukan nak kata gerakan Islam tak perlu buat benda ni. Malah dia kata memang gerakan Islam buatlah benda tu, sebab tu orang akan assume begitu. Tapi nak kata dia bukan hanya itu, dia tak sepatutnya terkongkong kat situ kan. Gerakan Islam ni kerjanya apa? Siasah je, fiqh saja, ataupun ilmiah saja kan. Kumpulan dakwah bukanlah satu pasukan komando yang berani mati, institusi ketenteraan atau pasukan pengakap. Sekalipun jihad itu salah satu dari dasarnya, serta senaman dan latihan adalah salah satu dari caranya. Dakwah tidak terbabit dengan menggunakan kekerasan, tindakan membabi buta dan keputusan yang tergesa-gesa. Kumpulan dakwah juga bukanlah sebuah pertubuhan kebajikan atau kementerian wakaf. Sekalipun ia kelihatan menolong anak-anak yatim dan fakir miskin, merawati yang sakit dan bekerja sama membangun masjid dan rumah-rumah Allah. Okey. Ini semua faham kot So yang disebut ni semua elemen yang ada dalam Islam, maka sepatutnya ada dalam gerakan dakwah. However, kalau mana-mana gerakan dakwah tu terkongkong dalam aspek itu saja, gerakan dakwah ni ataupun gerakan Islam ni hanya kata kebajikan masyarakat, maknanya dia terkongkong kat situ kan. Bila kata-kata syumul, Islam tu syumul, dia bukan hanya satu juzuk tapi semua sekali digabungkan. Gerakan Islam pun kena syumul begitu. Ya, dakwah Islam bukanlah salah satu daripada yang di atas, tetapi ia adalah semua yang di atas. Itu yang kata syumul kan. Sekiranya kerja terlalu banyak dan jam, ni terjemahan, tak tahu nak terjemah apa kot, dia jadi jam lah, stuck kan. Sedangkan tenaga dan kemampuan tidak mencukupi, maka perlu diutamakan mana yang paling penting berdasarkan teori relatif, mengikut neraca penyelarasan masalih dan mafasid yang bertentangan. Maslahah yang kecil perlu dikorbankan jika menghilangkan masalah yang lebih besar darinya. Mafsadah yang kecil perlu ditanggung bagi mengelakkan mafsadah yang lebih besar. So ini kaedah yang dibawa lah kan. Maksudnya, okey, Islam tu syumul, maka gerakan Islam nak bawa Islam tu perlu syumul juga. However, dalam realiti masa tertentu, sekiranya nak cover tu terlalu banyak, maka naturally dia akan ada perbincangan bukan terlalu banyak tu indefinitely, maksudnya pada masa sekarang dengan tenaga yang ada sekarang kan. Sebab kalau kita kata sampai ke hujung pembincangan tu, macam mana nak Islam tu tertegak, maka perlulah kekuatan tu bertambah dan bertambah over time kan. Tapi pada masa yang tertentu, sekiranya tenaga tak cukup, kerja pula banyak, maka terpaksa berlaku menimbang antara kerja-kerja yang ada kan. So kat situ dia kata masalih dan mafasid perlu difahami. So maslahah yang kecil kalaulah kita nak kejar masalah yang kecil tu, dia mengakibatkan terhilangnya masalah yang lebih besar, maka masalah yang kecil tu terpaksa ditinggalkan dulu. Tu maksud dia, dikorbankan dulu. Mafsadah yang kecil pula kita terpaksa tanggung sekiranya itu dapat mengelakkan mafsadah yang lebih besar daripada berlaku. Dia jadi kena difahami konteks tu lah, dan juga kaedah itu sebab otherwise orang hanya tengok macam tu, dia kata awak ni, contoh kita kata banyak elemen tadi kan, awak ni kenapa tak buat kebajikan. So kalau situ kata Islam tu perlu syumul,
gerakan Islam tu semua, so kita kena cover semua termasuk kebajikan contohnya. Tapi kat sini nak disebut okey, itu masalah yang perlu dijaga. Tetapi adakah current situasinya dia terpaksa kita meninggalkan masalah tu sebab kalau kita pergi fokus kat situ dan masalah yang lebih besar akan terabai? Adakah begitu kan? Itu neracanya lah. Seterusnya, subtopik seterusnya, memimpin umat lebih utama dari menambah amal kebajikan. So with that kaedah, datanglah dia apa yang nak dipropose kat sini. Memimpin umat tu lebih utama dari menambah amal kebajikan. Interesting yang bunyi dia kan. Kan? Bukan kebajikan tu. So dia kata dalam realiti terpaksa memprioritikan kerja, dan ini dia punya yang disebut lah kan? Pengalaman kita menunjukkan bahawa sebahagian besar dari orang yang kita seru pada hari ini sebenarnya kekurangan kesedaran politik, manhaj fikhi, dan belum menyala roh jihad di dalam diri mereka. So tu nak kata problem statement dia. Tapi yang nyata, aspek amal kebajikan yang masih menguasai pemikiran mereka. Kan? Okey, ana ulang. Tetapi yang nyata, aspek amal kebajikanlah yang masih menguasai pemikiran mereka. Mereka suka buat kerja kebajikan meskipun pada hakikatnya mereka kurang harta untuk mengejar dan menyempurnakan pemikiran yang luas ini. Oleh itu, mereka perlu kepada diperbanyakkan tumpuan berbicara untuk difahamkan tentang kesempurnaan dan keistimewaan dakwah ini berbanding pendekatan badan-badan kebajikan. Okay, ini nak kontraskan realiti masyarakat yang memang lebih berminat untuk buat kerja kebajikan, which is bagus, this is part of Islam. Tapi kat sini dia bawa dalam konteks tadi, dalam konteks sekiranya terpaksa menimbang antara prioriti dan terpaksa digunakan kaedah tadi. Tidak dinafikan bahawa faktor yang menjadikan mereka cenderung kepada pendekatan kebajikan ini adalah kerana hati-hati mereka yang lembut dan fitrah iman yang mereka miliki. So dia acknowledge kan, kenapa orang tu macam nak buat kebajikan je, sebab hatinya lembut lah kan? Sebab ada iman di dalam tu kan. Hati-hati ini sentiasa dihangatkan oleh nasihat demi nasihat tentang peri pentingnya erti kebaikan dan kemuliaan akhlak, mengobarkan semangat mereka untuk bekerjasama di dalam kerja-kerja memelihara anak yatim, membangunkan sekolah dan masjid. So kita boleh tengok benda ni sebenarnya. Kalau kita tengok dalam komuniti masjid dan surau kan, orang yang memang ada kesedaran pun, so mereka cenderung untuk membantu sebegini. Demi Allah, apa yang diucapkan oleh para penasihat itu adalah benar belaka. Hadis-hadis fadilat itu bukan dusta. Kita tidak pernah melupakan kesan dan pengaruhnya di dalam memajukan dakwah dengan tarbiyah secara praktikal yang memecahkan segala tabir. Melalui cara itu juga para da'i yang bersifat pendidik dapat berinteraksi dengan orang awam secara langsung setelah mereka tenggelam dalam pelbagai bidang kehidupan. Seterusnya, tetapi da'i mempunyai kerja yang lebih penting dan lebih besar dari itu. Dia wajib melaksanakan kerja yang tidak dilakukan oleh orang lain, melainkan dia. Pahalanya tidak kurang dari pahala membuat kerja amal jika tidak berganda-ganda pun kan? Maknanya dia kata bagus, alhamdulillah bagus, ramai orang suka buat kebajikan, tolong orang-orang susah dan sebagainya kan, bagus. Tapi da'i dia ada kerja yang lebih penting lagi. Dan ayat kat sini quite interesting. Dia wajib laksanakan kerja yang tidak dilakukan oleh orang lain melainkan dia. So, bila kita tengok overall, semua orang pun suka buat kebajikan. Even non-Muslim pun buat kebajikan. Bila da'i, of course dia akan suka benda tu. Kalau kita sebagai mukmin dan Muslim, memang kita sepatutnya suka benda tu. Tetapi kita kena realise, ada benda yang lagi penting, satu. Kedua, yang kalau kita tak buat, orang lain tak buat dah. Contohnya, kalau kita tak buat kebajikan, kerja-kerja amal, orang lain buat, alhamdulillah, ada benda tu berlaku. Tetapi kalau kerja-kerja yang kita sebutkan lebih prioriti tadi tu, kalau kita yang faham ni tak buat, siapa yang nak buat? Memang tak ada orang buat lah. So da'i, kalau dia tak pergi ke situ, dia meninggalkan perkara tu, dia satu ketimpangan lah. Dan kat sini dia sebut, jangan risau. Sebab kata-kata tempat, bukan ketolong orang susah tu pahalanya besar. Betul. Tapi sekiranya anda pergi pada yang lebih utama ini dalam keperluannya,
pahalanya tak kurang daripada kerja-kerja amal tu pun. Kalau lah tak berganda-ganda pun, sebab biasanya kita yakini lebih berganda-ganda lah. Tapi kalau tak berganda pun, dia takkan kurang daripada kalau awak mengerjakan amal kebajikan tadi kan. So jangan risau. Sesungguhnya da'i Islam wajib melaksanakan tugas tajmi'i, tarbawi, saqafi, i'lami, siasi, jihadi, khairi dalam kesyumulannya yang luas dan takamul yang saling berkaitan di antara satu dengan yang lain. Itulah ciri keistimewaan kedua yang membezakan dari umat Islam umum yang lain setelah ciri pertama, iaitu kerja secara amal jama'i. Okay. So amal jama'i itu pertama, kedua pula syumul. Macam-macam disebutkan, tajmi'i, tarbawi, saqafi, i'lami, itu ta'lim kan, siasi, siasah, jihadi, khairi kan. Sebenarnya ciri istimewa ini bukanlah pandai-pandai kita sahaja. Ia adalah arahan anjuran Imam Ahmad bin Hanbal selaku pemimpin da'i di zamannya. Ketika beliau ditanya oleh muridnya Zubair bin Abu Zuhair, bagaimana jika simpulan itu boleh jadi berusaha di dalam satu bidang seperti perkilangan, membina masjid dan pengairan? Kata Zuhair, Imam Ahmad berkata kepadaku, tidak, dirinya lebih utama baginya. Imam Ahmad tidak suka lelaki-lelaki ini mengorbankan diri dan air mukanya. Di sini ada dua masalah yang disingkapi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Okey. Pertama, ucapannya itu mendedahkan supaya da'i Islam tidak menjatuhkan air mukanya, tidak merendahkan harga dirinya dengan usaha mengumpulkan harta dari orang kaya meskipun untuk maslahat umum. Kegiatan sedemikian akan menahan lidahnya dari mengucapkan kebenaran, sama ada amar ma'ruf nahi mungkar. Okay, itu aspek yang pertama lah. Kenapa Imam Ahmad concern orang tu pergi kerja kat situ kan. Kedua, maksud dari memelihara air muka itu ialah tafarruh full time. Tafarruh full time dengan penuh megah memandu orang ramai, memerangi bid'ah dan musuh-musuh Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dan mengembangkan ilmu. Wallahu alam. Full time kot point dia sini. Maksudnya dakwah ni memerlukan full timer dan orang begitu diharapkan dapat full time itu kan. Kalau dia bekerja tempat lain dan maknanya dia jadi part time tu kan rugi. Itu yang anda faham lah kan. Fatwa itu hampir sama dengan apa yang dinyatakan oleh ulama-ulama perundangan politik Islam. Mereka mewajibkan khalifah atau sultan supaya tidak mengabaikan politik negara dan pentadbiran kerana pentadbiran tentera, kerana kesibukan mereka melakukan ibadah-ibadah individu dan amal kebajikan peribadi. Kewajipan khalifah ini juga telah dinyatakan oleh Imam Al-Mawardi. Okey. Sepatutnya khalifah itu sendiri memimpin urusan negara secara langsung dan memerhatikan setiap situasi perkara untuk menjalankan pentadbiran umat ini dan memelihara agama. Dia tidak boleh menyerahkan urusan negara kepada pembesar-pembesar negara semata-mata kerana sibuk bermewah dan ataupun beribadah. Ini kerana boleh jadi pembesar yang diamanahkan itu melakukan khianat dan menipu. Dan kemudian akan dibawa firman Allah. Tapi poin kat sini ialah khalifah tu dia ada role yang penting yang perlu dimainkan. So, sekiranya dia tak mainkan role tersebut kerana kalau yang sibuk bermewah tu clear cut lah. Mana mungkin khalifah begitu. Tapi kat sini dia masuk juga beribadah, sebab bukan nak kata ibadah tu tak penting. Tetapi kalau biasanya dalam konteks ni ialah sebab dah fardu tu semua settle kan. Ibadah sunat yang ditambah-tambah tu, kalau dibuat benda tu dan menjejaskan fungsi dia kepada negara, mafsadah dia kan lagi besar. Okey. Dia bawa surah As-Sad ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifah fil ard. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa
fayudillaka an sabilillah. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah di muka bumi, maka hukumlah di antara manusia dengan hak. Janganlah engkau mengikut hawa nafsu, nanti ia menyesatkan engkau dari agama Allah ataupun jalan Allah. Surah Sad ayat 26. Allah SWT tidak menyuruh Nabi Daud AS menyerahkan urusan negara kepada pembantunya, tetapi disuruh menguruskannya sendiri. Kemudian Allah melarangnya dari memerintah mengikut hawa nafsu kerana perbuatan tersebut disifatkan sebagai sesat. Tugas ini walaupun kelihatan kerana tanggungjawab agama Tugas ini walaupun kelihatan kerana tanggungjawab agama dan ke atas jawatannya sebagai khalifah, tapi tugas-tugas mentadbir merupakan hak-hak politik yang mesti dipenuhi oleh setiap pemimpin yang diamanahkan. Itu satu discussion yang interesting da'i yang terlibat dalam medan siasah, bila ada pentas perbincangan penting di level syura negara kan, boleh tak dia tak datang dengan alasan dia beribadah masa tu kan, ibadah yang sunat kan. So kat sini nak kata tak ada prioritinya, ada tempatnya yang perlu diperhatikan. Rasulullah SAW bersabda, setiap seorang dari kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan disoal tentang rakyatnya. Rasanya familiar dengan hadis ni kan. Tapi dalam hadis tu, kenapa rakyat pula? Tapi ra'iyatihi tu, mungkin dari situ lah word Arab yang diambil dari jadi bahasa Melayu jadi rakyat kan. Ra'iyatihi kan. Okay. Memang dakwah adalah betul-betul penjagaan. Ini adalah benar-benar satu tanggungjawab. Dari sinilah baru difahami betapa jauhnya perbezaan di antara dua usaha, iaitu yang pertama, usaha hanya semata-mata untuk menjaga kebajikan manusia meskipun sepenat mana pun. Yang kedua, usaha untuk bersama-sama dakwah secara syumul, penyertaan yang mengorbankan jasmani, memenatkan fikiran dan menghirup nyawa. Oleh kerana itulah, kesyumulan dalam dakwah merupakan satu ketinggian. Hanya orang mukmin yang kuat sahaja yang mampu mendukungnya. Dan itulah kita sampai kepada penghujung bab yang kita cover sekarang, iaitu bab yang ke-10, tansiq wa syumul, keselarasan dan kesyumulan. Okay. Jadi harapnya insya-Allah poin-poin penting dalam bab ni difahami. Setelah kita faham amal jama'i dalam konteks salaf dan juga konteks yang baru, kat sini dijelaskan juga hakikat gerakan Islam tu sepatutnya syumul, dan sekiranya terpaksa diselaraskan disebabkan faktor-faktor kekuatan apa semua. Of course, okay, dia sampai bila-bila pun penyelarasan tu perlu, tapi dalam konteks tadi tu sekiranya perlu diprioritikan antara banyak kerja yang perlu diselesaikan dalam Islam yang syumul tu, macam mana? So ada pertimbangannya kat situ. Dari segi da'i-da'i ni dia perlu nak kepada keselarasan tu lah kan. Bukan tak apalah aku buat seorang, ada juga manfaat kan. Memang ada. Kita tidak menafikan, yang kita concern ialah anda sanggup melepaskan impak yang jauh lebih besar dengan bersama-sama dengan penyelarasan, dengan anda nak buat seorang-seorang dan impak dia mungkin terpancar-pancar kan. Sepatutnya kita nak kena faham itulah. Dan insya-Allah harapnya dalam minggu yang ke depan, next session insya-Allah kita akan ada bab yang ke-11, iaitu panji kebaikan insya-Allah. Okey. Dan sampai ke situ dulu. InsyaAllah ni transition slide kepada bab yang ke-11 insyaAllah. Okay, so sekiranya ada apa-apa soalan, kalau tak ada insyaAllah kita akan berakhir dekat situ dalam bab yang ini. Hari ni tak sampai sejam So ada beberapa bab sebenarnya yang bab yang ke-10, 11, bab dia agak pendek sebenarnya, page dia tak sampai 10 muka surat So alhamdulillah, tak apa. So sesi kita lama mana dia punya sesi tu bergantung pada chapter tu panjang atau pendek kan. So begitulah. So hari ni agak pendek kerana chapter dia memang pendek. Tapi yang pentingnya kita dapat point tadi. Hopefully kita dapat point tadi dan kita amalkan insyaAllah. So kalau kita betul dapat dan nak amalkan, tidak mungkin kita tak nak kepada penyusunan, disusun, ditanzim. Dan tak mungkin kita tidak ada dalam mindset
gerakan ni perlu syumul, dia perlu cover semua aspek kan. Walaupun pada masa sama pula disebutkan tadi isu prioriti dalam keadaan ini sekarang, yang ni yang terpaksa diprioritikan dan kenapa. So itu semua pembincangan-pembincangan real yang sepatutnya berlaku dalam penyerasan dalam tanzim tersebut dah, insya-Allah. Wallahu alam. So tak nak dipanjangkan lagi. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga bermanfaat dan semoga membuahkan amal, insya-Allah. Dan dengan situ kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.